Ini amin ya rabbal alamin. Ilmul bayani. Al-bayanu ilmun yubhathu fihi anit tashbihi wal majazi wal kinayati. Muka surat kitab kita ni muka surat 99. Jadi kita nak bercara masalah ilmu bayan. Jadi ilmu makni tu dah habis dah. Lebih kurang 2 tahun juga. Rehat 8 bulan. Lepas tu kita campur sekali 2 tahun lah. Tapi tak sampai ilmu bayan ni. Ilmu bayan ni dia tak ada payah macam ilmu makni. Dia sebenarnya kalau ikut payah, banyak payah ilmu bayan. Tapi banyak ulama sekarang khusus kepada ilmu bayan. Contoh seperti kita Sawi Bayan. Lepas tu kita Syarah Samarqandi. Lepas tu kita eh, banyak perbicaraan ilmu bayan banyak. Uh, jadi ilmu bayan tu banyak dah dinyatakan ulama banyak, tapi ilmu ma'ani ni dia banyak. Dia banyak bab. Kalau ilmu bayan tak banyak bab. Bab dia tasbih, majaz, kinayah. 3 tu lah. Kalau ilmu ma'ani banyak. Bab qasar ada, bab mausuf ada, bab itna, bab ijaz, bab musawat. Banyak. Lepas tu dia ada cabangan lagi. Lepas tu bahagian-bahagian dia lagi. Bab qasar, qasar idafi, macam-macam qasar. Ada 2. Jadi dia perbahasan dia banyak. Kalau ada ilmu makni tu banyak. Kemudian kita ini termasuk ilmu bayan. Ilmu bayani. Jadi ilmu bayan. Hadza mabhasuhu. Hadza ilmu bayani. Hadza al-mabhasu. Mabhasu ilmu bayan. Bermula ini perbahasan. Ialah perbahasan bagi ilmu bayan. Kata dia al-bayanu. Bermula ilmu bayan. Al-bayanu tu alif lam ganti pada mudhaf. Ini ilmu bayani. Bermula ilmu bayan. Khabar. Ilmun. Ilmun dengan mana? Qa'idun. Qawa'idun. Ialah kaedah. Ilmu dengan mana? Qawa'id. Jadi di sini ni dia tak panggil ta'ribil haddi. Panggil ta'ribil rasmi. Kalau dalam memantik. Dia balaghah. Mantik dia saling melengkapi. Dia panggil ta'ribil rasmi. Apa nanti terbahas dalam tu, dalam mantik. Tak lama dah tu. Mantik ni dia kalau ikut perbahasan mantik ni dia dengan balaghah banyak lagi. Kalau mantik ni dia kitab tu mudah cepat khatam. Bermula ilmu bayan ialah ilmu yubhasu fihi. Ilmu mana? Ilmu sifat. Yubhasu fihi. Yang dibahaskan padanya. Fihi tu jadi naib fa'il pada yubhasu. Jumlah fihi tu jadi naib fa'il pada yubhasu. Ilmu yubhasu fihi. Yang dibahaskan padanya, pada ilmu itu. Dibahas apa? Anit tashbihi, daripada tashbih. Wal majazi, daripada majaz. Dan wal kinayati. Dan kinayah. Dia kata dia bahas tashbih tu apa? Majaz tu apa? Kalau kita kata tashbih tu perumpamaan. Kalau kita kata majaz tu, iaitu kata pinjaman. Ni tapi yang akan datang tu dia bahas lagi lah. Kalau kinayah tu kata sindiran. Tapi yang akan datang dia bahas lah. Dalam tu ayat ani haqiqatin kulli minha wa aqsamu syurut. Ni panjang. Ni nak cerita
Dia dalam tu, kalau kita baca dalam, dia nanti akan datang, kita jumpa juga. Tak apa, dia tu dalam tu dia buat misal. Mana ilmu bayan, misal dia lagu mana. Kalau tashbih lagu mana. Kalau tashbih lagu mana. Majal lagu mana. Kinayah lagu mana. Dalam tu. Tak apalah. Kita tengok muka surat sebelah. At-tashbihu. Jadi, bila masuk ilmu badan, perbicaraan yang pertama iaitu tashbih. Sebab itulah tashbih ni, dia panggil semulia-mulia daripada bagai balarah dan setinggi-tinggi balarah. Di antaranya lah. Di antaranya kalau dalam ilmu ma'ani tu kalam ijaz. Dia dalam kitab Itqan kata apa tu Imam Suyuti biasa mengaji juga dulu, sikit setengah tak banyak pun. Dalam kitab Itqan kalam Imam Suyuti, berbelah cunuk biasa baca dulu. Daurah sikit lah dulu. Dia kata qala as-Suyuti fil Itqan wa tashbihu lobitan wa tashbihu min ashrafi anwa'il balaghati wa tashbihu min ashrafi anwa'il balaghati wa a'laha. Tu dia. Berkata oleh Imam As-Suyuti fil Itqan, fil kitab al-Itqan. Dalam kitab Itqan ni kitab usul tafsir. Ataupun kita panggil kitab Ulumul Quran. InsyaAllah. Kalau kita ada masa bulan puasa ni, Ustaz Sanuzul nak minta kitab usul tafsir. Tapi bukan Itqan Itqan 2 juzuk. Banyak. Kita nak baca kitab yang kecil sikit, Faidul Khabir. Tapi tak tahu lah habis tak habis, wallah alam lah. Tapi untuk bulan puasa. Tapi saya baca satu masa saja, pagi saja. Sebab tu nak baca banyak, tapi duk bincang kawan tu, dia nak baca kitab juga. Dan dia nak ikut dia jugalah. Tengoklah macam mana kita bincang balik lah. Baik, kata Imam qala Suyuti fi Itqan, berkata oleh Imam Suyuti. Ni tak ada dalam kitab ni dobit dobit dari tepi. Qala As-Suyuti fil Itqan, berkata oleh Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti fil Itqan, dalam kitab Itqan. Wa tashbihu, bermula tashbih, min ashrafi, ila setengah, ila sebahagian, ila setengah daripada semulia-mulia daripada bagai balarah. Dan a'laha, dan setinggi-tinggi daripada balarah. Lepas tu tashbih ni paling tinggi sekali. Sebahagian bukan kata dia paling tinggi sekali, tak. Mana setengah daripada semulia-mulia dalam ilmu balaghah tu, iaitu tashbih. Kalau dalam ilmu ma'ani tu ijaz, kalam ijaz. Tu di antaranya. Maknanya apa Ustaz tashbih? Ya. Makna tashbih. Tashbih ni perumpamaan asalnya. Perumpamaan. Asal makna tu perumpamaan. Tashbih. Tapi bukan nak begitu. Dalam tu nanti anda tengok. Macam bahasa Melayu lah ada perumpamaan. Itu dah. Begitulah. Tapi dia bahasa Arab ni dia lagi complicated lagi. Dia tashbih tu macam mana nanti tengok. At-tashbihu. Haza mab'asuhu at-tashbih. Bermula ini ialah perbahasan bagi tashbih. At-tashbihu. Yang lughah, kalau lughah tu bawah tu. Lughatan ja'lu syai'i syabihan bi akhara. Menjadikan sesuatu, akan menyerupai dengan bi akhara, ini bi syai'in akhara, dengan sesuatu yang lain. Kita serupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Asal maksud begitu. Itu pada lughah tapi kita bukan nak pada lughah. Atas tu pada istilah, tengok. At-tashbihu, bermula tashbih. Ni ta'rif
Dia menyepati takrif. Dia sepatutnya dia akan cakap wahwa. Sebenarnya muqtadul kalam dia kena cakap wahwa. Tapi dia datangkan at-tashbih. Ini maksudnya kaedah al-izaru fi maqamil idmar. Al-izaru fi maqamil idmar. Tu dia. Bermula at-tashbih ialah ilhaqu amrin bi amrin. Menghubungi akan satu perkara. Menghubungkan akan satu perkara. Menghubungkan akan satu perkara. Idafat masdar pada maf'ul. Dalam tu ada. Ilhaqul mutakallimu amran. Menghubung akan satu perkara. Amrin tu dipanggil musyabbah. Amrin yang pertama tu Haji Yaakob dipanggil musyabbah. Tulis itu. Bi amrin. Menyehubungkan dengan satu perkara. Perkara yang pertama tu kita panggil musyabbah. Kita nak menyerupakan. Ilhaqu amrin ai apa tu? Bi amrin. Dengan satu perkara. Masuk ba bi amrin yang kedua tu dipanggil musyabbah bih nama dia. Musyabbahun bih. Mim shim baha. Apa tu? Baha. Musyabbih. Musyabbah bih. Musyabbahun bihi. Kalau nak cakap bahasa Arab ya, musyabbahun bihi. Musyabbahun bihi. Jadi tengok. Amrin pertama dengan amrin kedua tu sama ke tak sama? Ustaz Nuzul. Tutup muka tak tahulah gimana. Ustaz Nuzul ada tak ada? Ada. Amrin pertama dengan amrin kedua sama ke tak? Kalau ada alif lam tu boleh cakap sama. Ni tak ada alif lam lah. Bagi dah lah. Kita bagi syak dah kat apa? Kat Ustaz Nuzul waktu dekat ngaji dekat Mutasajidan pun kita bagi. Lepas tu kita bagi dekat Makulat sebelum tu pun kita bagi. Amrin pertama dengan amrin kedua tu sama ke tak? Sama. Sama? Sama? Sama Ustaz Nuzul? Saya kata sama Ustaz. Cuma ada bar tu je. Sama lah. Sama Ustaz Nuzul pun kata sama juga. Lain kot. Lain pula dah. Tak sama kan? Tak sama. Sebab dia ilhaqu amrin bi amrin. Apa yang tak sama? Nampak sama je tak amrin tu? Itulah kalau ikut sama macam Kak Rana cakap tambah bar je. Mak kata Ustaz Nuzul kata sama kan? Disamakan. Tak. Satu yang menyerupakan, satu diserupakan kan? Dia amrin pertama. Kita ilhaqu amrin pertama tu musyabbah. Amrin kedua musyabbah bih. Tapi ya. Okay. Tapi kita nak tanya amrin pertama dengan amrin kedua tu sama ke tak? Nak tanya amrin tu. Sama lah. Sama. Ada sama. Tak sama. Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab apa tak sama? Kalau kata tak sama sebab apa? Dia nak bagikan syabih ni kan perumpamaan. Lepas tu? Contoh dia apa? Garang seperti singa. Orang tu garang. Bukan singa. Orang bukan nak contoh, dia bagi contoh. Orang tanya, orang kata tanya sama tak sama, dia kata tak sama. Tak sama sebab apa? Dia bagi contoh. Yelah sebab nak pangkut contoh kan. Tak gitu. Tak mesti pantut contoh. Kita nak tanya tak sama sebab apa? Kita tak mahu tanya sebab apa tak sama. Takkan sebab benda yang awal dengan benda yang kedua tu benda lain-lain lah. Apa yang lainnya? Ha? Apa yang lainnya? Nampak amrin sama ni dua. Amrin sinakirah.
Ha. Ha, Yin. 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 Ya tak? Mana Yin? Tak sama ya tak? Sebab apa? Ha? Sebab apa tak sama? Dia merujuk pada perkara lain. Dia lupa habis dah puak ni. Yin lah. Apa yang kita Dalam mata Jumiah ada sebut. Dia bukan yang pertama tu perkara yang merupakan. Yang kedua tu perkara yang Nama pun diserupakan. memang benda berlainan. Sebab nakirah-nakirah tu tak? Nak tanya tu lah. Dia tak mau contoh. Apa dia? Oyak ah. Oyak. Nakirah tu iza u'idat sekarang. Ya. Ustaz dulu kita bagi tahu dah dulu. Saya dia itu kata ma'rifah. Ustaz bagi tahu al-ma'rifah tu idza dah kita ada bagi waktu ustaz ngaji matan apa tu matan lumak apa tengah tu lumak matan makulat. Matan makulat tu saya dah bagi. Itu lama sangat dah tu. Lama sangat tak setahun. Setahun yang dulu. Apa dia? Ayin. Jawab Ayin. Nakirah tu iza u'idat binakiratin takunu aina ula. Bukan. Aina ula. Tak. Oh. Dia Pandai buat kaedah diri. Pandai buat kaedah diri weh. Dia tak merujuk perkara kedua. Dia ubah kaedah ulama siap buat dah. Lepas tu dia ubah balik dah. Lepas tu kita buat empat itu bagi tahu kat Ustaz Nuzul kita buat semua 4 perkara. Dia kata Ustaz dah tulis dah. Dia tulis dalam buku dia. Ingat lagi waktu dekat dalam surah KIP tu. Tak tahu buku dia hilang ke tak mana Allah Alam tak tahu lah tu. Ada buku. Tapi buku tu buku falak. Campur habis. Orang kata dah kitab suku-suku dia pergi campur. Tak boleh campur. Dia ilmu dia tak boleh campur sekali satu kitab. Tak, bukan. Tu maksudnya dalam beg falak tu. Dia dekat situ dia ada buku 2. Tu jangan rambut dulu lah. Ya. Baik. An-nakiratu idza u'idat nakiratan takunu khairal ula. Nampak lagi kan? Dia isim nakirah. Apabila diulangi dengan isim nakirah, itu bukanlah ain yang pertama, bukan diri yang pertama. Diri lain-lain. Sebab apa diri lain? Sebab bi amrin dia masuk pada musyabbah bih. Amrin yang pertama dia masuk pada musyabbah. Tengok. Menghubungkan akan satu perkara dengan satu perkara. Menghubung fi wasfin pada satu sifat. Fi wasfin tu kita panggil wajah syabah. Wajuhun syabihin. Wajuhun syabihin. Dia panggil wajah syabah. Nampak mudah ni wajah syabah. Sekejap kita nak tanya tengok. Ya biasa korang kata asyam tasbih ni mudah je. Musyabah, musyababih. Apa tu wajah syabah ada tasbih. Sekejap lagi boleh nampak. Sekejap lagi mana payah ni. Sekejap lagi tengok. Habis. Menghubungkan akan satu perkara dengan satu perkara fi wasfin pada satu sifat, ini pada satu makna. Tak nampak lagi. Wajah syabah. Menghubung biadatin dengan adat. Ba tu dipanggil bali alati. Bali alat. Ba tu masuk panggil bali alat. Sebab dia masuk dengan adat tasbih kan. Dia panggil ba tu balil alat. Alat-alat tu. Ni nampak bali alat. Masuk tu dengan alatnya adat. Dengan adat tasbih lah. Dengan adat tasbih. Dia lain hanya dia kalau isti'arah apa? Kalau kita kata isti'arah apa tu Allah sama. Apa Majaz apa tu? Majaz isti'arah tu lain. Kalau isti'arah tu lain, dia tak ada kena mana ni. Tu lain. Ni semata-mata tasbih. Kalau kita kata Zaidun Zaidun
Zaidun fil hamam. Itu dipanggil majaz isti'arah tu. Itu bukan syabah, bukan musyabah, itu bukan tasbih tu. Dia tasbih tasbih suku lain. Kalau ba isti'arah lain, tapi dah ada isti'arah apa? Dipanggil isti'arah, dipanggil apa? Majaz isti'arah. Kata pinjaman tapi tasbih. Isti'arah tasbih ada juga. Tapi isti'arah tasbih tak sama dengan tasbih ni. Yang lain tu nanti kita akan belajar. Kita tak suka tu. Ni bukan di atas jalan isti'arah Baik. Li gharadin. Sebab apa? Kerana ada tujuan. Dia dalam bab tasbih ni yang paling payah sekali bab gharad tu payah. Biasa orang boleh buat musyabbah bih ada tasbih wajah syabah. Wajah syabah pun payah nak buat juga dah. Tapi gharad tu payah. Sebab apa? Contoh kita kata gini. Kita kata Zaidun kal badri. Bermula Zaid itu seperti bulan. Bulan purnama. Zaid itu musyabbah, kaf tu ada tasbih, al-badri tu musyabbah bih. Pada pihak apa wajah syabah dia? Fil husni, pada pihak elok. Apa tujuan kita bandingkan, kita umpamakan Zaid itu seperti bulan purnama pada pihak elok. Apa tujuan? Sebab apa kita cakap begitu tu? Ini tak apa, mudah. Gharad dia apa? Gharad dia. Tujuan dia apa? Gharad. Tujuannya fil madhi. Fil madhi kerana ada puji. Kerana ada pujian. Sebab kadang-kadang dia ada pujian lil madhi. Kadang-kadang ada lil takbih. Lil takbih ni kerana kita nak menghuduhkan. Kita nak mencela. Ada juga. Tu dia. Kadang-kadang nak istimta'. Kita nak buat olok-olok. Istimna'. Nak buat olok-olok. Duk menyanyi, buat olok-olok orang. Ada juga. Bulan tu buruk, Ustaz. Istimna' tu bukan ni tak? Ya. Istimna' tu bukan ni. Bukan istimta'. Apa ni? Olok-olok apa Mengolok-olok. Mengolok-olok. Istimta' Istihza. Istihza' istihza'. Istimta' pula dah. Istihza'. Nak buat olok-olok. Kadang-kadang ada untuk puji, kadang untuk, tapi tu gharad. Tapi gharad tu banyak. Tu yang payah tu. Sebab tasbih ni payah gharad. Yang lain mudahnya. Dia tasbih tak ada payah mana. Baik, habis. Wal amrul awwalu. Ni payah ni, nak main nahu ni payah ni. Tengok. Wal amrul awwalu yusamma al-musyabbaha. Wasani al-musyabbaha bihi. Dia macam matan jumiah ni. Dia punya mafhum senang. Tapi ada setengah-setengah dalam matan jumiah tu ibarat dia payah. Ada setengah-setengah gitu. Ada. Kalau orang kata matan jumiah tu mafhum dia senang, ada kalanya ibarat dia payah. Sampai kita tak ingat lah. Macam tu bab i'rab tu ada. Ada lagi 2-3 tempat tu payah. Nak atuh mana? Tengok sini. Wal amrul awwalu yusamma al-musyabbaha. Wasani al-musyabbaha bihi. Baik, tengok. Wasani tu nak atuh pada mana Ustaz Nuzul? Ustaz Nuzul. Senyap dah Ustaz Nuzul. Dia tutup lah. Dia kalau tutup kamera tu, kita tak tahu gimana lah tu. Tak tahu Allah dia gimana. Tak online lah. Ada. Ada tu tapi tu tak mungkin ada hal kot tak apalah. Apalah. Okey.
Siap lah. Kita tanya dia senyap lama lah. Gimana? Pergi makan ke Ustaz? Bukan makan, dua kerja Ustaz. Besok nak ngajar ni. Tak siap lagi. Buat dua perkara dan satu memang tak dijawab dah ni. Memang tak boleh jawab. Okey Yin, tak apa Yin. Ustaz Nuzul yang tengah buat kerja esok dia nak ada buat soalan apa tau. Peksa budak-budak. Tak apalah, kita bagi istisna kat dia lah. Ni benda payah Yin, tak apa. Ni perhati Yin Wasani waw tu atau mana-mana. Ini kefahaman mudah ni. Peace. Stabil tapi tak nak atau payah ni. Ni. Pasal mana? Tawal. Al-musyabbah bihi. Kita tanya soalan dia tak boleh gaduh. Ni ada tempat payah ni. Dia nampak tempat payah ni. Kalau kata nahu kalau ni tengok macam mana nak atah ni. Payah ni. Ni dalam kitab Taftazani. Dua amil bagi ataf bagi dua makmul bagi dua amil yang berbeza. Ataf bagi dua makmul bagi dua amil yang berbeza. Kalau ikutkan kitab ni, kalau nak ataf betul-betul tu dia tak sah tu. Kalau ikut jumhur. Okey, baik, nak tanya ye, al-musyabbah tu nak ataf mana? Kalau nampak Zuhair pada Zuhair lah kita nampak. Mesti kita kata ataf pada musyabbah, betul tak? Ya. Baik, kalau kita kata gitu gini. Kita kata wasani waktu ataf. Ataf pada al-awwal. Jadi al-awwal tu amil ni mana? Amil ni mana amilnya? Amil pada awal. Amru. Al-amru. Dah. Al-amru kan? Lepas tu? Al-musyabbah. Atau pada al-musyabbah bi atau pada? Musyabbah. Musyabbah amil ni duduk mana? Sama. Yusamma tu dia punya rujuk dhamir pada mana? Naik fa'il dia ke Ustaz? Maksud dia? Naik fa'il dia duduk mana yusamma? Belakang tu amru awal. Nampak ada beza. Dia atau dua makmul bagi dua amil yang berbeza. Mana amil yang berbeza? Amil pertama amru awal tu. Amil kedua yusamma tu. Kalau ikutkan tak sah tu nak atas itu. Dia kaedah kita al-atfu bimakmulai amilaini. Al-atfu ni minta maaf ni kita main dekat Ian seorang lah sebab main semua orang, tapi kalau siapa nampak tangkap tu okey lah sebab payah bab ni. Al-atfu bimakmulai amilaini. Sebab idofat macam tu Ian. Baca idofat. Al-atfu bimakmulai amilaini mukhtalifaini mamnu'un. Itu ditegah. Apa tu kita nak tangguh mana ni? Ini kita tangguh kalam akhfash. Boleh kita atas itu boleh juga, tapi kalau akhfash tapi kalam dhaif. Dia panggil qaul dhaif. Ni bukan qaul dhaif dalam hukum fiqh qaul dhaif dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu mana qaul dhaif juga. Ni kalau masuk dalam kalau kitab-kitab besar tu kitab Taftazani Zanjani dalam Taftazani hak kita mengaji tu. Dulu biasa ngaji Taftazani tu ada sebut dalam tu. Mana ni? Dua Jurjani dengan Jurjani. Bagi Hasyiah Jurjani bagi Taftazani. Dia ada sebut dua kitab sorof. Kitab sorof, bukan kitab nahwu ni, kitab sorof. Dia ba'ataf. Izi asal mata izi ya. Tapi dia syarah Taftazani, Hasyiah dia Jurjani. Tebal ni. Biasa ngaji tu. Payah agak kitab tu. Itu masalah-masalah pelik lah. Tapi kalam tu kita waktu cakap, kita mudah faham lah, senang ya. Perkara yang pertama dinamakan musyabbah. Perkara yang kedua musyabbah bih. Tapi kalau sebut atah, waw tu atau mana? Tu sekat sikit lah.
payah sikit tu. Tak apalah. Nanti pergi tengok sendiri lah ya. Ini benda-benda pasalah pelik lah. Pelik. Dia yang main kitab kecil-kecil ni. Macam dia ada juga dalam kitab Jumiah ada tu. Kalau orang main lah. Kalau nak main sungguh boleh. Ada pak payah ada. Habis. Wasani al-musyab. Al-musyab. Baha ke? Bahu. Tu. Wasani al-musyabbah bihi. Nampak tak ya? Dia asalnya yusamma al-musyabbah bihi. Nampak tak? Asalnya yusamma al-musyabbah bihi. Tapi tengok. Dua makmul. Tapi dua amil yang berbeza. Apa dua amil yang berbeza? Yen, tengok Yen. Dua makmul al-amru awal. Al-amru tu. Tapi amil yang berbeza al-musyabbah bihi. Dia amil yang berbeza. Tapi ikut kan di mamnu'un, dilarang. Contohnya tak boleh. Tapi kita tanggung di atas qaul dhaif bagi pendapat Imam Akhfash. Ada sebahagian pendapat ulama kata Imam Akhfash tu ditarjihkan. Mana kata jumhur kata boleh juga guna pendapat tu. Habis. Wal wasfu dan bermula wasaf. Wasaf tu sifat. Dia panggil wajhu syabahi. Dia panggil jalan serupa. Ni nak terjemah bagi kat ini tu. Kalau yang pertama kat ini, bermula perkara yang pertama, itu dinamakan musyabbah. Musyabbah ni kita menyerupakan. Wasani al-musyabbah bihi. Kita menyerupakan dengan sesuatu. Ini terjemah bahasa Melayu. Ya, kalau terjemah bahasa Melayu kita silap, tolong tegur. Kita buat terjemah tak ana-ana ni. Wal wasfu dan wasaf sifat itu dipanggil wajhu syabahi. Jalan serupa tu kat mana? Macam ni lah ibarat. Kita kata Zaid kita kata Zaidun ataupun kita kata Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti singa. Pada pihak apa? Pada pihak fish syaja'ah, pada pihak berani. Pihak berani itulah kita panggil wasfu. Nampak tak angkat ini? Wasfu tu sifat tu kita kata sifat tu dipanggil jalan serupa. Jalan serupa tu di mana? Kita kata jalan serupa tu pada pihak berani. Habis. Wal adatu al-kafu au nahwuha dan bermula adat. Adat apa? Adat tasbih. Adat tasbih nak terjemah ke mana ya? Kalau bahasa Inggeris. Kalau Zain tak ada pula dah. Kalau Zain ada tu boleh tanya. Dia buat balarah ni. Dia sastra in English kan. Dia teacher in English. Kita tanya ajar Rohana. Okey, macam ni ajar Rohana. Saya nak cerita sikit. Saya partikel tasbih. Seperti Ustaz, tu kita nak panggil apa? Kalau dalam bahasa Arab panggil adat tasbih. Partikel. Kalau English partikel. Macam tu kita seperti panggil seperti kaf kan? Seperti partikel. Kalau English lah. Dalam sastra, dalam literature tu Bukan literature pun. Biasa pun partikel, it's called partikel. Nuraini maybe boleh tolong. Okey, partikel lah. Jadi adat tu, adat tasbih tu kita panggil partikel ataupun dia panggil seperti tadi kan lah. Ustaz katakan alat kan tadi? Alat dah. Alat dia. Maksud alat tu panggil adat. Kaf tu lah. Kaf tu panggil alat dia tu. Kita nak umpamakan. Kita kata Zaid seperti singa. Seperti tu kita panggil kaf tu adat tu. Dia panggil alat. Ba tu masuk pada alat. Panggil partikel lah. Betul kat ini Baik. Wal adatu bermula adat ini adatu tashbih al-kafu au nahwuha. Ataupun seumpama kaf. Logharodin tadi tu dalam tu dia kata apa Ligharodin.
Ai li amrin ba'isin. Tengok dalam sikit, bawah sikit, tengok bawah sikit. Kat ini. Li gharadin, ada bracket tu, kausain. Bracket tu kalau bahasa Arab panggil kausain. Oh, okey. Li gharadin ai li amrin ba'isin ala ijadihi. Bila sebut kata ada tujuan tadi tu, kerana ada, dia gharak-gharak ni kena ada zaukiyah. Maksudnya kita boleh faham benda tu. Kerana ada perkara yang menekan di atas mengadakan akan dia akan ilhaq. Akan menghubungkan. Maksudnya sebab apa kita boleh umpamakan Zaid itu seperti singa. Sebab apa kita boleh umpamakan Zaid itu seperti bulan purnama. Apa tujuannya? Bukan saja-saja. Kerana apa? Kerana nak mengadakan ilhaq. Kerana nak menekankan di atas mengadakan ilhaq. Apa ilhaq? Nak menghubungkan perkara tadi tu. Nak puji ke, nak cela ke, nak olok-olok ke, dan sebagainya lah. Habis itu. Tengok contoh. Nahu. Seumpama nahu kaulika. Wa misalu zalika tashbih. Habis itu tak apa dah. Okay. Wa misalu zalika tashbih. Kalau nak panjang. Wa misalu zalika ilhaqi amrin bi amrin. Oh, tu panjang pula. Nahu al-ilmu, nahu kaulika al-ilmu kan nuri fil hidayati. Tengok. Ni perhati ajar Wana. Bermula ilmu itu seperti cahaya. Al-ilmu tu dipanggil musyabbah. Depan tu ada nanti. Nanti dia bagi contoh, depan tu senang. Tengok. Tafriq pada misal. Fal ilmu musyabbahun. Ilmu tu dipanggil musyabbahun. Musyabbah dia panggil. Kat ini. Wan nuru dipanggil musyabbahun bihi. Nama dia panggil musyabbah bih. Kalau nak ringkaskan kat lip Wan nur tu kita panggil musyabbah bih. Wal hidayah tu dia panggil wajhu syabahi. Wal hidayah tu panggil wasaf, sifat. Kita nak umpamakan ilmu dan nur. Pada sifat apa? Pada sifat, pada maknanya dapat hidayah. Tu wajah syabahnya. Wal kafu adatu tashbih. Kaf tu kita panggil adat tashbih. Kaf tu kita panggil adat tashbih. Tu dia. Bermula ilmu itu seperti nur. Pada pihak apa? Pada pihak memberi hidayah. Apa tujuan? Kita bandingkan ilmu dengan nur. Ni tak pernah nampak mudah sikit. Dia tak ada sebut dalam kitab ni. Sebab tu kita kena zaukiyah. Tidak ada tak dalam tu warat dia. Warat dia tak ada sebut. Warat paling payah sekali dalam bab tashbih. Warat yang paling payah. Nak kata puji tak, nak kata madhi tak juga. Sebab dia kata ilmu tu seperti nur. Pada pihak memberi, pada pihak mendapat hidayah. Tengok. Ilmu, bila orang tu ada ilmu, dia dapat petunjuk. Nampak tak? Dia faham, dia belajar tu dia faham. Petunjuk dia faham. Orang yang dapat cahaya, dia pun dapat petunjuk juga. Nampak tak? Dua-dua dapat petunjuk. Nampak? Habis itu. Tengok. Wa yata'allaku. Sebelah pula. Tengok sebelah pula. Betul kat ini. Wa yata'allaku bitashbihi salasatu mabahisa. Al-awwalu fi arkani wasani fi aqsami wasadisu fil gharadi minhu. Dan bersangkut pautlah bitashbih, dengan tashbih tadi tu bersangkut paut
salah satu mabahisa. Oleh 3 daripada perbahasan. Oleh daripada perbahasan yang 3. Boleh juga. Mana perbahasan yang 3 ni? Al-awalu bermula yang pertama. Al-bahsul awalu fi arkani pada rukun-rukunnya rukun tasbih. 1. Wasani yang kedua ini wal bahsu sani fi aqsami adalah ia kainun fi aqsami pada bahagian-bahagiannya pada bahagian tasbih. Tengok. Ada rukun tasbih ada, bahagian tasbih ada. Wasalisu, ni warak ni payah nanti. Dan bermula perbahasan yang ketiga iaitu fil gharadi minhu. Adalah ia pada menyatakan tujuan daripada tasbih. Apa tujuan kita nak berumpamaan ni? Apa tujuannya? Dia kalau budak-budak ambil SPM bab tasbih ni tiap-tiap tahun keluar. Bukan soalan sport saya tahu. Kita tengok. Yen, bahasa sekolah Arab Yen. Dapat bahasa Arab tu apa? Dapat A. Ai Ustaz. Tapi kita nak wayak sungguh Kita ngaji bahasa Arab umur tingkatan 5 ngaji dapat 8. Kita wayak sungguh, kita dapat 8. Sungguh kita wayak. Tingkatan 4 tu kita ngaji nahwu kita dapat 4, dapat 8. Bawah 10%. Nak wayak sungguh nahwu tak pandai. Sebab kita tak ada basic. Sekolah Lasan Center tu tapi nak cuba bahasa Arab ke mana. Tapi nak cerita kata bahasa Arab apa tu Yen berasa tak Yen ada tasbih? Ada. Memang ada. Tiap-tiap tahun ada. Dia tiap-tiap tahun ada. Dia memang sebenarnya kita tengok soalan baru ni lah, SPM baru ni. Ada sepupu kat Kelantan tu lah. Dia suruh kita mengajar dia. Ambil dia bab tasbih kita terang. Pok satu-satu. Tak ada payah mana. Kalau soalan SPM dia tulis gorot, Pok Mu tak boleh jawab. Pok Mu tak boleh jawab. Tapi kalau budak SPM, dia kata yang bagi dia payah, apa? Wajah Sabah tu payah. Kita dulu ngaji macam itu kak. Tapi sebenarnya dalam bab laruh ni, bab laruh yang payah ni, bab gorot tu payah tu. Kalau pemeriksa, kalau pembuat soalan letak gorot, habis budak jen nak jawab payah. Kalau habis pun dia letak gorot pun payah. Boleh tentu lagi orang buat soalan tu dia boleh tahu gorot. Boleh tentu lagi. Payah gorot payah. Tok Guru pun banyak kata. Kalau bab tasbih ni gorot payah. Dia kena mikir panjang. Kita sendiri pun kata dengan aku. Gorot tu kena tengok dulu. Sebab kena ada zauqiyah. Dia bab gorot ni kena ada perasaan kita tu. Macam ilmu nahwu ibarat dia. Kita ngaji lama, kita ngaji banyak tu kita tahu nak baris lagu mana. Dia kena zauqiyah. Ada zauq. Dia kena ada zauq. Begitu juga gorot pun kena ada zauq. Kalau kita tahu ni nak apa ni. Macam tu. Ibarat dia gitulah. Kalau kita jumpa selalu balarah tu kita tahu gorot dia ke mana. Tu zauqiyah. Nanti apa? Nanti kita mengaji bab gorot. Di SPM dia tak tahu ada. Tak nak royak dah SPM. Ni bab tasbih ni mudah sebenarnya. Dia tak ada payah. Tapi yang payah ni gorot tu. Habis. Al-mabahasul awalu. Mabahasul awalu tu dia panggil al-mabahasul tu apa nama dia? Tu Fikri, Cikgu Fikri. Ustaz. Al-mabahasul tu kalimah apa tu? Bahasa. Al-mabahasu. Perbahasan. Bukan nak terjemah. Kita nak tanya al-mabahasu tu apa dia? Kalimah apa tu? Mabahasu. Al-mabahasu. Kita ngaji dah. Ngaji soroh dah baru ni. Ni. Sebut soroh tahu selalu dah. Isim makan tak kan? Isim makan. Tak apa. Sekejap. Tak apa. Kita tanya Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul. Ustaz Nuzul dah tak rasa dah raik dah apa? Dah keluar dah apa? Ustaz Nuzul. Dia suruh kita tanya sokmo dia. Ustaz Nuzul.
Dia dah janji dengan saya dulu. Kata Ustaz, apa-apa Ustaz tanya saya nak jawab. Ya. Apa dia al-mabahasu? Kalimah apa Ustaz? Isim maf'ul. Tu dia isim maf'ul. Oh, ni. Masdar mimi Ustaz kan? Apa dia Fikri? Masdar mimi Ustaz bukan Masdar mimi, mabahasu. Okey. Dia beritahu isim maf'ul maksudnya yang dibahaskan. Bermula yang dibahaskan yang pertama. Macam tu. Macam itu. Isim maf'ul. Tak tengok kita ni. Saya tengok benda lain dah ni. Tak ada payah mana bahasa awal tu. Saya nak tahu. Surah. Al-mabhasun atau wazan maf'alun. Okey. Kalau isim zaman, isim makan. Apa dia? Mabihisu. Mabahis. Mabihisu. Maf'ilun. Okey. Ni mabahasu maf'alun itu masdar mimi. Kalau isim makan, isim zaman, dia panggil mabahisun ataupun maf'ilun. Sebab tu kita terjemah al-mabahasul awal ini bermula perbahasan yang pertama. Masdar dengan mim. Masdar dengan mim. Betul. Sebab atas wazan mabahasun ni maf'alun. Nampak Haji Yaakob kita ngaji surah dah. Nak kena guna belaka habis. Bermula perbahasan yang pertama itu khabar. Kainun adalah fi arkani tashbih. Pada rukun-rukun tashbih. Ni tak ada payah mudah ni. Mana rukun tashbih? Arkanut tashbihi. Ini mudah. Ni budak sekolah boleh jawab. Bermula rukun-rukun tashbih itu ialah arba'atun, ialah 4. Cikgu Fikri dulu sekolah Arab ke sekolah biasa Sekolah biasa Ustaz. Oh hebat Cikgu Fikri boleh jawab. Saya angkat tangan. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Boleh tak apa, boleh tak ada basic pun tak apa. Saya suka orang akademik mengaji bahasa Arab. Baik. Bermula rukun tasbih itu ada 4. Mana 4? Tengok. Badal. Al-musyabbahu. Nampak kat ini. Kat ini sekolah sains. Kat ini. Sekolah sains. Ni. Geng-geng sains ni baguslah mengaji. Macam ni. Yang pertama al-musyabbahu. Yang kedua al-musyabbahu bihi. Kedua-dua tu wa yusammiyani. Dan dipernamakan oleh kedua-duanya al-musyabbahu dan musyabbahu bihi tadi tu nama apa? Tarafait tashbihi. Tarafait tashbihi. Dia panggil dua tepi ataupun dua tiang pada tashbih. Dia kalau nak ingat tashbih ni kalau tak ada musyabbah, tak ada musyabbah bih, dia tak ada jadi tashbih. Bawa marilah wajah syabah ke ada tasbih ke tak jadi. Tapi kalau dia hazahkan salah satu yin, itu dah panggil majaz isti'arah pula. Nampak yin? Dia panggil isti'arah makniyah, isti'arah tasrihiyah. Nanti akan datang. Kalau dia hazahkan musyabbah, kalau dia hazahkan salah satu, itu masuk majaz isti'arah. Tapi kalau kedua-dua tak ada musyabbah bih, maka itu tak ada. Itu tak jadilah rukun tashbih. Adapun wajud syabah dengan adat tu, itu dia panggil apa? Dia panggil bukan umdah, dia panggil apa? Fadlah. Yang umdah dia, tiang dia tu musyabbah dengan musyabbah bih kena ada. Dalam Al-Quran banyak. Lagi ada nanti. Habis. Wa wajhu syabahi. Ni nak. Kena ada yang menyerupa dan yang dirupai. Ya, betul. Betul tak? Baik. Kemudian, tengok. Wa wajhu syabahi. Dia buat ta'rif wajah syabah. Sebab apa dia tak buat ta'rif wajah musyabbah dengan musyabbah bih? Sebab benda tu maklum. Sebab dia tu benda tu umdah. Bila umdah tu tak kena bagi tahu apa dah. Benda tu dah tiang dah. Dia kena ada dah semata.
Ada pun wajah syabah dengan adat tashbih, itu dia kena bawa datang dengan takrif. Itu dia. Wa wajhu syabahi, dan bermula wajah syabah. Apa dia wajah syabah? Huwal wasful khasu allazi kusida ishtiraku tarafaini fihi kal hidayati fil ilmi wan nuri. Bermula wajah syabah. Benda jalan yang diserupa tu. Apa maksud dia? Huwal wasfu, ialah sifat. Sifat mana? Al-khasu, sifat yang tertentu. Lagi pula. Allazi kusidashtiraku tarafaini. Tertentu yang dikosadkan. Yang diniatkan akan bersekutu oleh dua taraf. Dua tepi. Apa dua taraf? Tulis itu. At-tarafai, yakni musyabbah dengan musyabbah bih. Tulis itu Haji Yaakob. At-tarafai ini dengan mana? Musyabbah dengan musyabbah bih. Allazi kusida. Tak cukup lagi tu, Yen. Dia kusida, dia macam dengan yakni juga. Apa dia, Yen? Dia takdiah dengan apa, Yen? Ba. Bihi. Bisa dengar, Yen? Allazi kusida bihi. Bisa dengar, Yen? Tak beri perhatian mana kot tu. Dia takdiah tu. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau lagi nampak tu, allazi kusida bihi ishtirakut tarafaini. Okey, domek kedua hal tu kembali kepada allazi tu lah. Ya, betul. Allazi, iaitu wasaf tu lah, sifat tu lah. Allazi kusida ishtirakut tarafaini fihi fil lazi. Padanya pada sifat. Lagu mana? Tengok. Tak nampak lagi tu. Tengok. Dalam tu dia kata allazi kusidal mutakallimu bayana ishtirakihima fihi. Yang dikosadkan allazi qasadal mutakallimu, yang mengkosadlah oleh mutakallim akan menyatakan berkongsinya oleh kedua-duanya. Apa dia? Berkongsi kedua-duanya. Musyabbah dengan musyabbah bih. Fihi fil lazi. Fi apa? Fil wasfi. Maksudnya, dia mutakallim tu, dia niat tu untuk menyengutukan antara musyabbah dan musyabbah bih. Dia nak cerita kata, Zahid dengan singa tu, kenapa kita boleh bandingkan Zaid dengan singa tu? Ibarat dia gitu. Kerana Zaid tu ada sifat berani. Singa tu ada sifat berani. Lepas tu kita kata, kita menyungutukan sifat garang. Nampak tak? Sebab tu kita mensekutukan. Kita menyungutukan, kita kongsikan antara Zaid dengan singa tadi. Begitu juga tadi kita kata apa? Ni. Kal hidayati fil ilmi wan nur. Ilmu tu ada sifat petunjuk tak? Haji Yaakob? Ada. Petunjuk bagi kita memahami. Nur tu ada tak sifat petunjuk bagi kita? Ada. Petunjuk bagi dapat kita melihat sesuatu perkara. Petunjuk juga. Habis itu. Dia kongsi sifat lah. Dia kongsi sifat yang tertentu. Dia panggil wasful khasu. Tu. Habis. Kal hidayati. Kaf tu kaf litamsil. Bukan kal litashbih kaf litamsil, nak contoh. Bala mana contoh kata wajah syabah tu? Wa misalu zalika wajih syabahi. Kainun kal hidayati fil ilmi wan nuri. Habis itu. Dia asalnya ke mana, Yen? Dia asalnya kal hidayati
Fil ilmi ni bin nisbati fil muqayasah. Yin. Fil muqayasah. Ikias. Kal hidayati tulis. Kal hidayati fil ilmi wan nur dengan mana? Kal hidayati bin nisbati ilal ilmi bin nuri. Saya ulang balik. Kal hidayati bin nisbati ila tashbihil ilmi. Ila tashbihi ilmi bin nuri. Seperti hidayah dengan dinisbahkan kepada serupanya ilmu itu dengan cahaya. Itu dia. Habis itu. Itu dia panggil wajah syabah. Wa adatut tashbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adatut tashbih dan bermula adat tashbih. Iyal lafzul ladzi yadullu ala ma'nal musyabahati. Kal kafi. Wa ka'anna wa ma fi ma'nahuma. Wal kafu yalihal musyabbahu bihi. Dan bermula adat tashbih. Adat tashbih lagu mana? Nak kenal. Adat tashbih tu apa ajar warna? Ni dia ada takrif dia ajar warna. Nampak? Ka. Ka. Ni takrif dia. Bermula adat tashbih itu ialah al-lafzu ialah lafaz. Lafaz apa? Alladhi yadullu ala ma'nal musyabahati. Lafaz yang menunjuklah ia alladhi ia lafaz itu ala ma'nal musyabahati. Di atas makna musyabahah. Di atas makna yang ialah makna itu musyabahah. Idafat makna pada musyabah, idafat lil bayan. Yin. Lepas tu kita terjemah ini, Yin. Menunjuklah ia di atas makna yang ialah makna itu musyabahah. Nampak, Yin? Kalau ada terjemah itu, Yin, itu panggil idafat lil bayan, Yin. Nampak lagi, Yin? Dia terjemah ni pun gitu kat, Yin. Idafat ni, faedah idafat ni untuk kita mudahkan terjemah. Untuk kita bagi, fahamkan terjemah. Kalau Arab gitu kan, dia buat jadi mubtada khabar kan. Ala makna allazi huwa musyabah. Dia gini. Kalau Arab gini, ala makna huwa al-musyabah. Ataupun ala makna hiya pun boleh. Tapi kaedah kita apa, Yin? Mura'atul khabar aula min mura'atil marji' ilaih. Kalau kita ala makna musyabah, ini ala makna hiyal musyabah. Macam gini lah, Yin. Bismillah. Dengan nama Bismillah. Bismi huwallah. Itu idafat lil bayan, Yin. Apa idafat lil bayan, Yin? Takrif kaedah kita, Yin. Dulu dah mengaji la latah la amna. Ingat, Yin? Apa dia? Kalau idafat lil bayan apa dia? Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. La latah. Saya dah bagi dah kat Ustaz Nuzul itu. Tak tahu lah. Duduk dalam beg lagi rasa. Dia kata tu dalam waktu ngaji falak tu. La amna. Tak apa, nanti kita bahas tu. Dalam mantik kita bahas, dalam mantik. Jadi menunjuklah yadulu ai dilalatan wad'iyan. Dilalatan wad'iyatan. Dia akan sebagai dilalah wad'iyah. Sebab dilalah wad'iyah dihantarkan pada lurah, Yin. Ingat lagi, Yin, dilalah wad'iyah. Dilalah tu wad'i, dilalah akli. Ingat, tak apa, lepas ni kena tanya lah. Boleh tak? Kena tanya banyak. Dia dah khatam dah, kitab Ibn Baham ni. Dia kata tinggi yang rendah mudah kot. Tak apa, kita tanya lagi. Tak apa. Ya dulu ai dilalatan wad'iyatan. Dia sebab apa ada dalah tu, Yin. Dilalah tu kita maklum kalau pada lurah tu panggil dilalah wad'iyah. Bukan dilalah akliyah. Tu ada bahasa lain tu ada nanti dia bahas. Habis.
Akan makna di atas makna musyabah, di atas makna menyerupai. Macam mana contoh? Kal kafi wa ka'anna. Seperti kaf dan ka'anna. Wa ma fi maknahuma. Dan barang dan lafaz yang sabitlah makna kedua-duanya, kaf dan ka'anna. Dan barang lafaz yang sabitlah pada makna kedua-duanya. Soalan kata lafaz tu tetap di dalam makna kaf dan ka'anna. Gitu. Oh, dalam tadi sebut. Wa ma fi maknahuma. Tengok dalam. Tengok kat bawah tu. Dia kata wal lafzi allazi maknahuma fihi fa fil kalami qalbun. Ada dipanggil ibarat maklubah. Dia panggil ibarat tu dia terbalik. Asal dia wal lafzi allazi, lafaz yang sabitlah pada makna kedua-duanya itu padanya pada allazi. Tu dia. Dia asal kena kata gini, Yin. Wa ma maknahuma fihi. Asal gitu, Yin. Wa ma maknahuma fihi. Asal gitu. Dan bermula barang perkara yang bermula makna kedua-duanya. Itu fihi pada padanya pada ma. Tu dia. Padanya pada ma. Jadi terkandung dalam ma. Bukan ma tu terkandung dalam kana. Bukan ma tu terkandung dalam ka'anna dengan kaf, Yin. Tak. Bukan lafaz tu terkandung dalam makna ka'anna dengan kaf. Tapi nak cerita kata perkara yang makna kedua-duanya tu padanya pada ma tu. Maknanya seumpama dengan ma tu. Samalah, ikutlah. Kaf ke, ka'anna ke. Seumpama dia. Tu dalam tu dah. Wazalika mislu. Nampak, Yin? Dalam tu, tengok bawah tu. Wazalika dan menuliskan itu. Zalika ma fi maknahuma tu. Mislu wa shibhun wa nahu wa mashtuqqa minha. Nampak? Kaqaulihim, seperti ni apa ni? Seperti perkataan mereka itu fil jabban. Jabban ni orang pengecut. Ma ashbahuhu bil asad. Tidak menyerupailah seseorang itu dengan singa. Al-Jabban tu pengecut sana. Boleh takut lah. Tu dia. Wanahu dan juga wa mashtuqa minha. Dan barang yang istiqaq daripadanya lah. Daripada ma tadi. Habis. Wal kafu, dan bermula kaf. Yaliha al-musyabbahu bihi. Tengok. Ni kaf ni tengok. Tengok ajaran mana. Dan bermula kaf itu mengeringilah akan kaf itu oleh musyabbahu bihi. Oleh musyabbah bih. Contoh kita kata Zaidun kal badri. Nampak tak? Jadi kaf ada tasbih tu. Ajaran mana? Disertai dengan musyabbah bih. Zaidun kal badri. Kal badri tu kaf tu ada tasbih diiringi dengan musyabbah bih. Musyabbah bih. Tu dia. Habis. Fi khilafi ka'anna. Menyalahi ka'anna. Watil kal kafu mutalabbisun. Ba tu dipanggil ba tu balil mulabasah. I'rab jadi khabar bagi mubtada yang mazhuf. Nampak, Yin? Bi khilaf ni watil kal kafu. Jangan macam wazalika sebab al-kaf tu kan maknas. Watil kal kafu mutalabbisun bil mutalabbisun bi khilafi ka'anna. Nampak, Yin? Bermula demikian tu kaf bersepakatlah ia. Bersepakatlah ia bi khilafi ka'anna dengan menyalahi ka'anna.
Dia tak sama. Tafriq pada kata bi khilaf, fayaliha al-musyabbahu. Maka mengeringilah akan dia akan ka'anna tu oleh musyabbah. Kalau ka'anna tu, dia pergi sekali dengan musyabbah. Tengok contoh. Ni tengok. Nahu wa misalu zalika ka'anna. Ka'anna suraya rahatun tashburud duja. Litanzura talal lailu am qad ta'arrada. Ni siap dah falak dah ni. Siap. Ka'anna, seolah-olahnya bintang Suraya. Tengok dalam tu sikit, Yen. Wa ka'anna Suraya. Wahya bermula ia Suraya tu majmu'atun. Tengok dalam tu tu kat ini dalam. Ka'anna Suraya. Ni syair kaulu syair. Wahya majmu'atun. Ialah perhimpunan minal kawakibi fi unuki burji sur. Dia masa ngaji lah, falak je lah. Masa ngaji kan Baba kan? Sekali itulah mata maksud lah. Taki maksud. Taki maksud. Taki maksud kan mutazam mazhab. Dah ingat ada lupa. Yang dengan stambuk tu. Stambuk tu apa tak? Stambuk tu taki maksud. Baik. Tengok. Dia kata perhimpunan daripada segala bintang fi unuki burji sur, pada pertengahan buruj sur. Buruj sur ni buruj apa? Yang keberapa? Dia buruj sur, dia manzilah sur ni manzilah dan tentang manzilah Suraya, dia ada 7 bintang. Suraya ni ada 7 bintang. Jadi dia duduk di dalam Manzilatul Qamar Sur. Sur ni jatuh pada bulan Mei. Sur. Manzilatul Sur. Dia semua manzilah semua ada 12, Yin. Jauza. Jauza, Hamal, Jauza, Sur. Hamal, Jauza, Sur. Mizan, Akrab, Asad. Lupa kita. Ustaz Nuzul dah ngaji dah. Dia tanya Ustaz Nuzul. Nanti kita nak baca dia tu. Ustaz Nuzul. Assalamualaikum Ustaz Nuzul. Tanyalah, lupa kita rojak dia. Ustaz Nuzul. Tak ada dah Ustaz. Bagaimana Ustaz Nuzul? Majlis Sur ni apa dia? Tak ingat lah. Lupa habis dah tu. Ingat lagi? Mizan. Mizan, Akrab semua tu kan? Itu dia panggil manzilah. Ada pun Suraya, itu ni manzilah tu Qamar. Nampak tak? Ini masuk dalam, sebab apa? Sebab apa dia bahas juga dalam ni? Sebab Syekh Yasin Fadani. Syekh Yasin pandangkan ilmu falak, ahli falak. Sebab tu dia bagi contoh juga Suraya. Tengok. Ni syair ni, Hajar Wana, dia nak cerita pasal falak. Tengok Sebab kalau nak baca bawah tu, Al-Qawbi fi uki berucusur tu, ramai. Kita nak, kalau orang tak tahu falak, payah nak boyak tu. Fi unuki, pertengahan burusur. Dia Suraya ni nama dia gelaran dia panggil Nujum. Gelaran dia pun panggil Nujum juga. Sebab bulan Mei ni bulan apa? Bulan 5 kan? Nanti tunggu bulan 5 ni. Tengok lagu mana. Nampak bintang Suraya tak? Baik. Ka'anna Suraya rahatun tashburud duja. Seolah-olah bintang Suraya. Bintang Suraya bintang 3. Yin. Dia bintang Suraya ni dipanggil dia manzilah dia duduk pada yang ketiga. Dia manzilah Suraya, dia duduk pada bintang yang ketiga daripada Manazil Qamar. Tu di situ, Yin.
Nak ngaji balaghah saja ni tak boleh, dia kena ada sampul juga ni dalam ilmu apa? Ilmu falak ni. Ni. Ilmu cakrawala. Dia nak bahas pun dia kena bahas, dia dah masuk bab dia kena bahas sikit-sikit lah je Yaakob Baik. Guna dobek je, Ustaz. Guna dobek je, Ustaz. Dia manzilah Suraya dipanggil manzilah yang ketiga daripada manazil qamar. Kalau manzilah dia manazilatul qamar semua ada 28, Yin. Semua 28. Kalau kita tengok yang kita ada photostat yang bulat tu, Yin. Ada 28 semua tu. Kawakib Bitih, Suraya. Banyak tu. Jadi yang atas dia bulan tu Sur tu besar lagi. Dia ada 7. Tak apalah, nanti tebah falak je. Nak bahas kat sini kan lagi pening ni. Tak apa, tengok baca syak ni. Ya? Mungkin awak kena bahasa Inggeris je kot. Ya. Bahasa Inggeris apa ya, Suraya? Taurus, silap. Taurus. Kalau Sur? Oh, Sur tu Taurus. Tak. Sur tu kalau dalam bahasa orang putih Mei, bulan Mei. Okey, Suraya tu bawah ada bintang, dia panggil apa tu? Dia kalau bintang Suraya, dia punya bentuk dia macam tangkai orang saya majak nanti tak. Tangkai ni apa? Buah tangkai buah anggur. Betul lah, betul. Betul tu. Tangkai buah anggur. Katanya tu dah katanya. Dia Sur tu tapi dia ada kecil-kecil tu, dia duduk tengah-tengah Suraya ni. Bintang Suraya tu. Kalau tengok apps, alamak biar kita dengan guna. Kalau apps tu kita tengok dalam apps. Allah, saya ada app falak tu ada 2, saya 3 download. Apa lagi? Baik. Ka'anna Suraya rahatun tashburud duja. Seolah-olah bintang Suraya rahatun. Tengok Suraya tu musyabah. Nampak tak Yin? Nampak tu Hajar Wana? Dia menyertai dengan Ka'anna. Selepas daripada Ka'anna, apabila ada Suraya, apabila ada isim Ka'anna, itu dipanggil musyabah. Nampak kat ini? Atau rahatun tu khabar Ka'anna tu panggil musyabah bih. Seolah-olah bintang Suraya ialah tapak tangan. Tashburud duja. Dalam tu tashburud tuqaddiru. Dikadarkan. Diukurkan. Diukurkan bintang Suraya itu pada kegelapan malam. Ad-duja. Jadi tashburud duja tu panggil wajah syabah Yin. Sebab apa tu? Litanzura. Supaya boleh melihatlah oleh engkau. Talal lailu, tulis. Talal lailu. Kena tambah alif. Dia hazarkan alif istifham. Asalnya gini. Litanzura talal lailu. Kena tambah alif. Kat ini. Litanzura talal lailu. Amqat ta'arrada. Bukan ta'arrasa, ta'arrada. Supaya melihatlah oleh engkau. Melihat apa? Maf'ul. Akan apakah panjangnya malam itu ataupun pendeknya malam itu. Qad ta'arrada ni asal melintang Yin. Tapi ta'arrada tu dengan mana? Pendek. Apa maksud dia? Maksudnya gini nak cerita. Kita lihat ada beberapa bulan bintang yang berkelip-kelip. Dia bintang tu ada 7 semua. Maka malam itu kalau bintang tu 7 kelip, ni nak cerita ni dapat ni faedah untuk falak Hajar Wana. Bulan Mei nanti Hajar Wana pergi kat luar. Ya Ustaz. Pergi kat luar, tengok bintang kalau ada 7 berkelip-kelip tu. Kalau ada 7 kelip-kelip tu, itu dikatakan waktu malam tu panjang. Oh, okey. Ni ilmu falak lah. Tetapi kalaulah ada 7 bintang tapi ada 6 bintang je.
Satu tak berkelip. 6 bintang yang berkelip-kelip. Kita kira ada 6 je. Kita maklumlah bulan Mei, bulan bintang Suraya. Tiba-tiba Ustaz kata dia 7 ni ada 6 ni Ustaz. Maksudnya 6 yang berkelip. Mana kata malam tu pendek lah. Okey. Tu dia. Dia syair ni dia bukan nak cerita pasal falak tapi dia nak cerita Ka'anna tu je Hajarona. Tapi dia bagi satu ilmu lain pula, ilmu falak lah kat kita. Tu dia nak cerita. Habis itu. Jadi seolah-olah kata seolah-olah kata bintang Suraya tu duduk di tapak tangan kita. Tengok. Yang boleh kita jangkakan dengan apa? Kita boleh jangkakan pada waktu malam. Ni seolah gitu. Bintang Suraya tu seolah-olah tu di tapak tangan kita. Kita boleh ukur pada waktu malam. Maksudnya tapak tangan kita ukur. Oh, 1, 2. Macam tu ibarat dia gitulah. Tu dia nak cerita tak ada apa pun. Dia nak cerita kata mahal syahid kita pun nak cerita kata Ka'anna tu aja dengan Suraya tu musyabbah. Tu dia nak cerita. Tapi kita nak faham maksud di sini. Malam tu pendek ke atau panjang? Berdasarkan di atas kelipan bintang Suraya. Kalau ada 7 tu, 7 berkelip, itu tanda kata waktu malam tu panjang. Kalau tu ada salah satu tu tak berkelip, maka waktu malam tu pendek. Tu dalam ilmu falak. Habis itu. Wa ka'anna tufidu tashbiha iza kana khabar wa jamidan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok kita mantik pula. Kitab mantik Hajarona ada dah? Ada Ustaz. Balawah ada dah? Balawah ada. Alhamdulillah. Semua Usfuriyah dah ada? Usfuriyah dengan Mabadi Awaliyah? Yang tu ada. Kecuali yang semalam punya saya tak ada. Okey, kalau gitu kebanyakan saya tak ada lah. Okay, yang Dimyati tu. Dimyati tak ada. Dimyati saya tak ada. Saya salah buku saya beli. Tak apa. Minggu depan hari Isnin kita boleh start lah. 3 buah kitab Usfuriyah. Mantik dengan Mabadi Awaliyah. Mantik dengan Mabadi Awaliyah. Okey. Minggu ni kita sebab ada yang ada sebab apa tu jemaah kita ada yang tak dapat lagi daripada Indonesia. Saya baru dapat tadi. Sebab tu saya bagi peluang pada jemaah minggu ni, insya-Allah semua dapat lah. Saya beli di Fajar Baru je. Ada pun. Fajar Baru ada. Kak Aini punya sampai dia kata hari Ahad ni 14 bulan 2. Tengoklah. Hari Ahad ni apa sehari 2 lagi ni. Tapi cuti dong kerja ke Ustaz? Cuti dong kerja ke? JNT mana ada kan Ahad bukan cuti ke? Dia JNT mana ada istilah cuti. Tiap-tiap hari kerja. Allah alam lah. Tapi kita nak baca. JNT lah yang lebih pening. Ustaz tak tahu dia dapat daripada USJ pergi Shah Alam pergi sana. Dia pusing-pusing tau tak? Bukan dia pergi sini. Nanti hari Isnin malam kita baca, tak apalah kalau balik lambat pun hari Isnin sampai kot. Baik, Usfuriyah tu dah dapat. Dapat dah? InsyaAllah lah. Usfuriyah je dah dapat. Lagi satu tak dapat lagi. Mabadi Awaliyah tak dapat lagi? Tak dapat. Usfuriyah dah dapat dah semua. Usfuriyah kita boleh mula lah. Usfuriyah boleh mula. Okey, baik, tengok mati sikit. Allah Akbar. Hari ni terbaca 2 buah lah esok pun baca mantik saja. Mana air? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Fazilah, tolong baca Fazilah. Fazilah, minta tolong baca Fazilah. Kat mana Ustaz? Fazilah. Kat mana Ustaz? Surat 6. Mula-mula.
Musanna yang atas sekali. Kalimatun tu. Yang atas tu. Lama tak dengar Fazilah baca. Ustaz Nuzul tak mau kacau. Dia tengah buat kerja. Aku dia tak ada fokus nanti. Okey, baik. Tapi Ustaz, dia ada 2 kitab kan? Ni kalau kitab merah bukan surat 5. Oh, kalau ni kalau muka surat, kalau kitab merah muka surat 5 Ha. Kalimatun mujmilatun tu Ya. Okey, baik. Belum baca? Fazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatum mujmalatun fi nusyatil mantiki wa Bukan nusyak fi nash'atil mantiki. fi nash'atil mantiki wa Wa tatawwurihi. tatawwurihi. Okey. Iza stakrona Baca iza staqra'na kalamu kalamal maf'ul. okey akadamaini Al-aqdimina. al-aqdimina alqainahu hafilan bil mantiki ghaniyan bihi walakinnahu lam yakun maduna Mim. Mudawwanan. selamanya kallazi yata'arafu alaihi nasi Nasu fa'il. yata'arafu alaihi nasu Al-ana. bal kana jumlan Bal kana jumalan mutafarriqatan fi kalamihim lam tubawwab masailahu walam tuzhab tarakuhu. Tadi masailuhu bukan masailuhu sebab naik fa'il. Tubawwab. Tubawwab masailahu. Okey. Cukuplah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Kalimatun mujmilatun fi nash'atil mantiki wa tatawwurihi. Jadi ni kitab kita ni perbahasannya ni nak menceritakan tentang kalam, cakapan yang ijmali, cakapan yang umum, nak cerita cakapan yang ringkas pada perkembangan mantik dan kemajuan mantik. Ni. Asal usul mantik ni perkembangan dia bersama siapa? Siapa dia? Bila timbulnya ilmu mantik ni? Finash atil mantiki ni pada timbulnya ilmu mantik dan kemajuan, kedatangan ilmu mantik. Bila? Ni tengok. Kalimatun satu ucapan, satu cakapan mujmilatun yang ijmali, yang umum. Fi nash'atil mantiki pada timbulnya ilmu mantik. Ataupun kita kata kalau bahasa kampungnya pada terjadinya ilmu mantik wa tatawwurihi dan pada kedatangan ataupun jadi kemajuannya ilmu mantik. Ni. Baik, tengok. Iza staqra'na, apabila memeriksa oleh kami, apabila memerhati oleh kami kalamal aqdimina,
akan cakapan orang-orang dulu. Ni. Ni iza tastaqra'na ni pengarang kitab kita lah. Dia duduk perhati orang dulu cakap lagu mana. Tengok. Apabila iza staqra'na. Tengok baris. Tulis baris. Apa tu kat ini. Perhati elok. Iza staqra'na. Hamzah tu kita sambung turut Hamzah. Hamzah wasal. Iza staqra'na kalamal aqdimina. Aqdimina. Apabila memeriksalah oleh kami akan cakapan bagi orang-orang yang dahulu. Jawab iza alqaina. Kitab tu alqaina ke alfaina? Jarwana. Alfaina. Ya, tepat sekali. Alfaina bukan alqaina. Kitab yang baru sikit tu yang Jarwana punya betul. Alfaina bukan alqaina. Yin, kitab apa Yin? PDF tak lagi yang. PDF Alqaina. Alqaina. Tak kena. Kita mengaji tu alfaina. Alfaina dengan mana? Wajadnahu. Mendapatlah oleh kami hu akan dia. Akan kalamal aqdimina. Alqaina, alfaina tu ajarwana dengan mana? Wajadnahu. Tulis itu. Alfainahu dengan mana? Wajadnahu. Waw, jim, dal, na, nun, alif, ha. Wajadnahu. Mendapatlah oleh kami hu akan dia akan kalamal aqdami. Hal keadaan ketika kami mendapat akan kalam al-qadami itu hafilan bil mantiki. Menghimpunkan. Itu panggil haflah. Yin. Apa tu? Siapa tu? Ustaz Hafiz. Hafiz? Iya. Sebab tu kita panggil haflah. Apa haflah? Perhimpunan. Nampak tak? Perhimpunan. Tu ni panggil haflah, hafal. Haflah. Nampak ni? Hafilan. Kita sebut haflah. Aku nak pergi mana? Nak pergi haflah. Nak pergi tempat perhimpunan. Ni begitu juga. Hafilan. Dia menghimpunkan. Hal keadaan kami tu menghimpunkan bil mantiki. Kami menghimpunkan dengan ilmu mantik. Atau ghaniyan bihi. Hal kedua. Dia panggil hal mutadakhilah. Hal keadaan ketika kami mendapat akan kalam-kalam orang dulu tu, terkayalah dengannya dengan ilmu mantik. Tengok, orang dulu tu, jadi pengarang kitab kita ni, dia kata, mereka berhimpun tu, mereka berjumpa dengan kalam orang dulu tu, semua dengan ilmu mantik. Ajarana. Semua duk cakap dengan mantik lah. Kita duk cakap mantik, ajarana, tapi kita tak sedar. Bahasa Melayu kita ada ilmu mantik. Tapi tak cakap ilmu mantik. Nanti tengok. Walakinnahu. Sungguh Contoh bahasa Melayu tak? Contoh bahasa Melayu nanti. Contohnya. Ilmu logik kan Ustaz kan? Ya. Ilmu logik kan? Dia nak kata ilmu logik juga. Nanti akan datang tu ada takrif dia ilmu mantik. Saya tak mau cerita sini. Ini nak cerita sejarah mantik. Nanti akan datang dia bagi takrif mantik tu apa. Dia kalau mudah-mudahnya mantik ni, kita nak menjaga akal fikiran kita daripada terpesong daripada perkara yang salah. Tu asal dia, maksud dia gitu. Contoh kita kata gini. Kita kata kita meletakkan seseorang tu berdiri. Kita kata Zaidun qa'imun. Jadi kita sebut Zaid berdiri tu dengan sebab pada tempat yang kena. Apa? Pada tempat dia tu, memang dia tu berdiri. Kita meletakkan Zaid tu pada tempat dia berdiri. Sebab apa? Memang kita nampak dia berdiri. Tengok. Itu antaranya lah. Ataupun kita kata mantik ni, tengok. Depan tu nanti ada dia bahas lah. Nanti dia bahas, depan tu dia bahas satu-satu bab mantik tu. Tak apa, tengok dulu.
Ni dia punya sejarah dia. Jadi dia kata orang-orang dulu tu cakap dengan mantik saja. Walakinnau, sungguh pengkata lagu tu, walakinnau, tetapinya, mantik itu, lam yakun mudawwanan, tidak adalah ia mantik itu disusunkan dia mudawwanan. Tak ada orang yang tadwinkan. Ilmu mantik tu orang dulu bercakap je, tapi tak ada orang susun. Tak ada tulis. Macam mana? Kalladhi yata'arafu alaihi an-nasu al-ana. Seperti yang terkenal di atas. Kalladhi ini kal mudawwani. Seperti yang tersusun. Seperti tersusun yang terkenal di atas allazi tu oleh manusia sekarang. Sekarang ni tak apalah, dah tersusun dah. Dah disusun dah. Al-ana. Pada masa sekarang. Dia al-ana tu kena ingat. Dia asal daripada anin. Asal daripada anin. Pada dia al-ana tu. Ni banyak. Kalau kita halusi bab lurah. Kalau orang belajar bahasa Arab, al-ana tu sekarang, betul tak? Ajar ana. Ya, al-an ya. Sebenarnya alif lam tu alif lam apa? Kita tanya dulu. Asal dia anin. Lepas tu dia tambah alif lam, alif al-ana. Alif lam tu alif lam apa? Dia asalnya masa yang hadir. Alif lam tu alif lam apa, Yin? Tak tahu. Alif lam apa, Hafiz? Tak tahu. Takrif ke? Ya, alif lam di sini dia panggil dalam Al-Quran apa ada sebut? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Tu. Al-yawma. Alif lam. Begitu juga al-ana. Asalnya ana. Tapi bila tambah alif lam di situ dia panggil alif lam lil huduri. Yin. Sebab tu kita terjemah masa sekarang. Sebab hudur. Masa hadir. Sebab tu kita terjemah masa sekarang. Al-ana, sekarang, masa sekarang. Ini kalau kita kaji lurah lah. Alif lam lil hudur. Cuba buat tanya olok-olok, Yin. Kita tanya orang pakar lurah, pakar Arab. Tanya dia, al-ana tu alif lam apa? Nak jawab payah ke tu? Payah juga nak jawab tu. Bukan senang. Yang ramai nak faham bukan senang. Dulu Tok Guru bagi tahu, dulu kata, kalau kata orang tu yang betul-betul alat dia hebat, hebat sungguh tu tanya benda-benda pelik sikit. Alif lam ni alif lam apa? Alif lam kan ada 3. Ya, ingat lagi kan? Alif lam lil zihni. Sini. Alif lam lil ahdi zihni. Betul, alif lam lil ahdi apa? Ya, agensi. Alif lam lil ahdi jinsi. Yang ketiga alif lam lil ahdi huduri. Dia ahdi zikri, zihni. Zihni, zikri. Bukan jinsi. Kita pun ikut dia pula dah. Alif lam li ahdi zihni, alif lam li ahdi zikri, alif lam li ahdi huduri. Dalam Al-Quran tu ada al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini. Dia tak cakap hari ini. Masa hari ini. Tak ada kan isim zaman. Sebab tu alif lam dipanggil alif lam li huduri. Mana? Hadir pada masa hari ini. Hadir pada masa sekarang. Nampak? Hadir. Nampak, Ian? Tu kalau kita halusi sikit lah. Bab ilmu nahu tu. Habis. Itu kalau tanya soal ana tu, nak jawab ke mana, baru kita boleh urai itu. Dia panggil alif lam li adil huduri. Tu dia. Dah buka balik dah tu. Alif lam huduri. Okey.
tak lagi katanya Lila beri tak apalah ni, ingat sekali ni tak apa. Lepas nanti saya tanya pula tu. Ada pula tu nanti. Mak habis. Balkana jumalan mutafarriqatan. Bahkan dipanggil bal tu idrak intiqali. Jadi seperti yang tersusunlah. Seperti tersusun yang terkenal di atas. Tersusun tu oleh manusia pada masa sekarang. Sekarang ni dah tersusun elok dah barang mantik tu. Habis tu balkana. Idrak. Tidak adalah disusun tu, bahkan balkana. Ini idrak pada kata lakinau istidrak. Idrak pada kata lam yakun mudawanan. Bahkan adalah ia ilmu mantik tadi jumalan mutafarriqatan fi kalamihim. Perhimpunan yang bercerai-cerai, yang berasing-asingan pada kalam mereka itu. Mereka itu ulama. Ataupun mereka itu kalamul aqdamin. Tu. Duduk dalam situ Yen. Lam tubawwab. Tubawwab ni Ustaz, buku saya Mutafarrifatan. Mutafarrifatan tak kena. Mutafarriqatan qaf. Mutafarriqatan dengan mana perhimpunan yang berasing-asingan pada kalam mereka itu. Lagi pula lam tubawwab masailuhu. Sifat lagi tu Yen. Lagi pula tidak dijadikan bab-bab akan masalahnya masalah mantik. Jadi bukan jadi tak di lagi pula tidak dijadikan bab-bab akan masalahnya masalah mantik. Walam tuhzab turukuhu. Dan tidak dibersihkan akan jalanannya jalanan mantik. Jadi zaman dulu tak ada percakapan yang ada. Tak ada disebut bab-bab masalah mantik, tak ada dulu. Hatta zahara fi biladil Yunani. Ni. Kata tak dijadikan bab akan masalah mantik dan tidak dibersihkan akan jalanan mantik tu hatta sehingga wayah. Sehingga zahara. Sehingga zahirlah fi biladil Yunani, pada negeri Yunan. Yunan ni negeri apa? Yunan. Greek. Sehingga zahirlah pada negeri Greek. Zahir apa? Fa'il. Ta'ifatus sufasta'iyina. Golongan sufasta'iyyin nama dia. Jadi golongan sufasta'iyyin inilah yang mula-mula menimbulkan ilmu mantik dulu. Bukan orang Melayu kita Ajar mana? Lama ni ingat orang mana buat mantik dulu ni Orang Greek. Orang Greek dulu. Total apa tu. Nanti bawah tu ada nanti. Sufasta'iyyin mana? Allazi hawalu. Yang mencubalah oleh mereka itu hadama kulli nizamin ijtima'iyyin. Asufasta'iyyin tu yang mencuba, yang mengusaha akan mereka itu mengusaha apa? Akan meruntuhkan. Hadma tu runtuh. Akan meruntuhkan akan tiap-tiap undang-undang ijtima'iyyin. Undang-undang masyarakat. Ijtima' ini undang apa yang kita panggil sehingga mereka tu meruntuhkan undang-undang masyarakat. Wadiniyin akhlak wadiniyin, dan mereka tu juga meruntuhkan undang-undang agama. Wa akhlakiyin, atau pada kata ijtima'iyyin lagi. Dan mereka tu juga meruntuhkan akan tiap-tiap undang-undang
yang dinisbahkan pada akhlak. Min tariqi tadlilil uquli biqadaya khadi'atin. Takluk pada mana tu, Yin? Hawalu. Situ. Takluk pada situ, Yin. Mencuba mereka itu daripada jalanan tadlilin yang menyesatkan. Mereka jalanan yang menyesatkan. Tadlil tu yang menyesatkan bagi akal-akal. Biqadaya khadi'atin. Dengan alasan-alasan yang dengan alasan-alasan yang dengan biqadaya khadi'atin ini. Bi khadi'atin al-qad nanti ya. Bi khadi'atin al-qadiyati. Minta maaf, tak kena. Ini dapat sifat mausuf. Bi qadaya khadi'atin ini bi khadi'atin bi khadi'atin qadiyatin. Tu. Dengan tipu-tipu daya yang yang qadaya lah. Apa qadaya, Yin? Jamak qadiyah. Apa dia? Qadiyah. Statement. Maksudnya mereka ni menyesatkan akal-akal dengan statement-statement dengan penipuan. Tu khadi'ah tu penipuan. Habis itu. Kaqaulihim seperti perkataan mereka itu. Ni. Al-husnu ma tarahu hasanan. Ni. Benda yang elok itu yang melihatlah oleh engkau. Akan perkara itu akan sebagai baik. Akan sebagai benda yang elok. Ni bahaya ni. Mantik ni kalau salah ni tengok. Asal tengok benda baik tu tak apa. Kawan tu duk jalan-jalan pegang tangan. Contoh, perempuan lelaki tak berkahwin. Tiba-tiba nampak benda tu elok Dia mati dia tak ada kira kod syarak lagi pada zaman ni. Dia hukum kata asal benda tu kata baik, dia tengok benda baik, maka benda tu baiklah. Senang gitu. Kawan tu minum apa tu, duk tengok tu dia minum arak. Tak ada salah apa. Nampak tu qadiyah salah tu. Tak nampak salah apa, bukan kacau orang. Bukan nanya orang. Contoh jarana. Minum dia sendiri dia tak ada kacau orang pun. Dia tak boleh nak kat orang pun. Nampak benda baik tu baik tu bahaya tu. Statement tu. Al-hasanu ma tarahu hasanan. Tu dia punya ayat. Wal qabihu ma tarahu qabihan. Dan bermula perkara yang keji itu ialah perkara yang melihatlah oleh engkau akan perkara itu akan sebagai keji. Habis. Wa ma zannahu al-mar'u sidqan fahuwa sidqun. Tengok. Maka bermula barang yang sangkalah akan barang tu oleh seseorang. Sangka apa? Sidqan. Zona khabar bagi zona. Menyangkalah akan dikau oleh barang tu oleh seorang akan perkara benar, fahuwa sidqun. Dia tengok kata benda tu benar, dia sangka kata benda tu benar, maka dia dihukum kata benda tu benar. Ini orang-orang yang as-sufastai ni, orang Greek ni. Wa ma zannahu kazban ataupun kizban boleh. Fawa kazibun. Dan perkara yang menyangkalah akan perkara itu oleh akan penipuan, akan dusta, maka fawa kazibun. Maka perkara itu pun dusta juga. Dia sangka saja.
Habis. Falam yakun ladaihi mikyasun lil khairi wa syarri. Falam yakun. Maka tidak adalah di sisi mereka itu mikyasun lil khairi wa syarri. Ukuran bagi kebajikan dan kejahatan. Nampak dah ajaran. Orang Greek ni, dia hukum tu, dia tidak timbangkan benda tu baik ke benda jahat, dia tak ada kira dah. Nampak? Di sisi mereka itu tidak mereka ni tidak mengambil berat ataupun mereka ni tidak menimbangkan dengan ukuran benda baik ke jahat, dia tak ada kira dah. Kalau mereka nampak pandangan mereka kata baik, baik. Kalau mereka nampak pandangan tu jahat, jahat. Tu maksud dia. Wala lisidqi wal kazibi. Dan tidaklah ukuran bagi benar dan dusta. Atau pada kata atau pada kata lam yak tu atau pada kata lil khairi wa syarri. La tu atau pada kata lam yakun. Nampak Yin? Fakullu fardin yakisus as-sidqa li nafsihi. Maka tiap-tiap seorang mengukurlah ia tiap-tiap seorang tu akan kebenaran bagi dirinya. Diri fardin, diri seorang. Mudah. Kita ukur diri kita sendiri. Aku ni baik kot. Aku buat benda ni baik dah. Kita fikir kata benda tu baik. Aku tak ada buat kenak dia pun aku buat benda baik. Dia tak ada kira ukur yang di sisi syarak. Sebab tu dia kata akal, dia guna logik akal lah. Ilmu logik juga kita panggil. Baik tengok. Wa kullum ri'in fi hillin. Dan tiap-tiap seorang wa kullum ri'in fi hillin, pada halal, pada bebas, min an yakhtara li nafsihi ma yara annahu aksarul asya'i faidatan lahu. Tengok. Dan tiap-tiap seorang wa kullim ri'in fi halin, pada menghalal, pada bebas. Halal kan kata halal bebas lah. Min an yakhtara li nafsihi, daripada bahawa memilihlah bagi dirinya, diri imri'in tadi, memilih apa? Fa'il. Ma yara, oleh perkara yang nampaklah. Oleh perkara yang nampak, annahu, akan bahawasanya. Tidak. Tak kena. Fa'il tu depan. Oleh perkara yang nampaklah. Yang nampaklah akan bahawasanya. Hal wa sya'na. Aksaru. Yang nampaklah ia ma tadi. Nampak apa? Akan bahawasanya. Sebanyak-banyak daripada perkara itu. Faidatan lahu. Ada faedah baginya. Bagi imri'in. Tengok. Jadi gini. Tiap-tiap orang tu dia bebas tu. Bebas memilih untuk diri dia. Apa yang dia nampak tu terlebih banyak daripada perkara tu yang ada faedah bagi dia. Maksudnya apa yang faedah bagi dia nampak banyak, dia ambil. Apa yang tak ada faedah bagi dia, dia tak ambil. Dia kira ada faedah bagi diri nisbah diri dia, ajar mana. Ni orang mantik dulu ni, orang dulu dia fikir dengan akal dia. Apa yang faedah bagi dia, dia buat. Macam kita zaman sekarang lah. Aku buat ni akan ada faedah untuk aku ni. Bukan nak tolong sungguh. Contoh. Bukan nak tolong sungguh, tapi nak ada faedah kat dia juga. Bukan nak kata, tapi ada berlaku. Betul tak ajar Ana? Betul. Tu mantik banyak tu. berlaku. Banyak berlaku lah. Nampak benda tu ada faedah bagi dia. Tu dia habis. Dia pilih tu untuk diri dia.
Habis. Wa qadin bara wa tasadda liraddi alaihim Aristofan wa Sakrat. Oh ni. Apa dia ni? Dan sesungguhnya kedatangan wa tasadda. Wa tasadda pun maksud sama kat kedatangan. Dan sesungguhnya kedatangan bagi menolak di atas mereka itu Ta'ifatu as-Sufastaiyin tu. Siapa yang tolak tu? Aristofan. Aristofanu wa Suqaratu. Ini nama orang. Aristotle dan Socrates. Aristotle dan Socrates. Bahasa panggil Socrates apa? C-S-O-C-R-A-T-E-S. Socrates. 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 Aristotle ni kalau bahasa Arab panggil Aristofan wa Sakrat. Wa Sakratu. Jadi mereka ni lah menolak di atas fahaman Ta'ifah Sufastaiyin tu. Ikutkan Ta'ifah Greek lagi, mula lagi tapi mereka ni tolak. Siapa dia tu? Aristofan wa Sakrati tu. Min falasifatil Yunan al-masyhuraini. Daripada orang falsafah Yunan, daripada Greek yang masyhur oleh kedua-duanya. Wa qad salaka Sakratu fi inaratil uqul wa izharil haqaiqi. Sesungguhnya waqad salaka, sesungguhnya menjalanilah oleh Sakrat fi inaratil uqul, pada menerangkan akal fikiran. Nampak tak? Bagus juga dia ni. Tapi tengoklah. Wa izharil haqaiqi, dan menzuhirkan akan segala hakikat kebenaran. Dia tolong betulkan balik lah Sakrat ni. Tariqatul hiwari, pada jalanan soalan kata tariqata ai fi tariqati, pada jalanan hiwar. Hiwar ni hiwar berkomunikasi. Jadi mereka menerangkan di atas jalan berkomunikasi, bincanglah. Wal munaqashati. Habis. Dialog. Hiwar. Di atas jalan dialog, maksudnya berhiwar. Wal munaqashah, dan berbincang. Ma'atala mizihin, serta pelajar-pelajar mereka itu pelajar-pelajar Sakrat. Hatta yasilal wahidu minhum. Ni. Sehingga sampailah oleh salah seorang daripada mereka itu pelajar bagi Sakrat tu. Binafsi, dengan dirinya. Ila kashfi haqiqatil khairi, kepada membukakan akan hakikat kebenaran. Jadi duk bincang lah. Sakrat tadi duk bincang dengan anak murid dia. Sehingga tu sampailah ada seorang anak murid dia tu. Dia membukakan akan hakikat kebenaran. Dia cerita hakikat kebenaran dalam logik, dalam ilmu mantik ni. Wa yakifu ala kunhil fadailil mukhtalifati, dan berhentilah ia salah seorang pelajar Sakrat tadi tu. Wayakifu tu asal berhenti, maksudnya mendirikanlah. Berhenti tu ala kunhin mafadaili, di atas hakikat. Kunhin tu hakikat. Berhenti tu di atas hakikat fadail, kelebihan, yang al-mukhtalifati, yang berbeza. Fasakratu bihaza qad mahada sabila ila tanzimi ilmi mantiki.
Maka bermula sakrat tadi bihaza, ini dengan ini jalan, bihaza ay bihaza suluk, tulis itu. Qad mahada, sesungguhnya semata-matalah ia sakrat tadi. Mahada ni sedia pun boleh. Sesungguhnya sedialah ia sakrat tadi. Sedia tu akan jalan ila tanzimi ilmi mantiki, kepada menyusunkan akan ilmu mantik. Jadi sakrat ni lah orang mula-mula yang menyusunkan ilmu mantik. Sakrat tu dia. Habis itu. Summa iktafa atharahu tilmizu Aflatun. Ni Aflatun ni. Aflatun ni buat lain sikit ni. Ni tersambung esok lah. Summa iktafa atharahu tilmizu Aflatun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum karim.